رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أحاط بالأنوار من كل الأجانب وهيبات مولانا عظيم علت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amma ba'd. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia Allah Subhanahu wa taala. Allah taala panjangkan umur kita supaya dapat sekali lagi kita menyambut bulan Rabiul Anwar ataupun Rabiul Anwar, iaitu bulan Rabi' yang mana bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan seperti yang saya sebut dahulu ni, bahawasanya bulan ini ulama memberi nama Rabiul Awwali dengan Rabiul Anwari. Rabiul Anwar kerana apa? Kerana di dalam bulan ini lahirnya Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu nurun ala nur, iaitu cahaya di atas cahaya. Dan kita pun masa kita berdiri mahallul qiyam, masa kita berdiri mahallul qiyam, kita baca apa tuan-tuan? Kita baca selawat. Di antara lafaz selawat tu, jangan lupa ada perkataan nurun fauqa nuri. Yang kita baca apa? Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri. Anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Dalam bait syair itu menyebut anta nurun fauqa nuri, engkaulah ya Rasulullah cahaya di atas cahaya, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Menyambung kepada kisah kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita semua tahu bahawa datuknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu ialah gelaran bagi datuknya Nabi, dan namanya ialah Syaibatul Hamdi. Maka Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib itu ialah bukan namanya, tetapi ia ialah gelaran, iaitu apa? Nama sebenarnya ialah Syaibatul Hamd. Syaibah bermaksud uban. Kata para ulama sirah, kerana masa ketika Abdul Muttalib masih kanak-kanak, dilihat nampak uban, maka orang Arab menyebut Syaibah. Letak nama dia apa? Syaibah. Syaibah apa dia? Yang nampak ubannya. Tetapi dia letak belakang, bukan uban saja, Syaibatul Hamdi, iaitu uban Alhamdi, makna terpuji. Maka apa tuan-tuan, bagi tahunya kepada kita, letak nama, kemudian apa? Dia letakkan sesuatu nama yang menjadi tafaul, iaitu sempena baik. Makna kata apa? Uban yang tumbuh ialah uban yang terpuji, bukan sebarang uban. Maka sebab itulah diberi namanya Syaibatul Hamd dan digelarkan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni tuan-tuan maksudnya hamba Muttalib. Abdu, hamba. Muttalib, Muttalib. Kenapa digelarnya Abdul Muttalib tu Abdul Muttalib? Kerana satu hari Abdul Muttalib ketika masih kanak-kanak, dia keluar daripada kota Mekah. Kemudian dia dibawa pulang daripada apa? Daripada tempat luar nak masuk dalam kota Mekah. Bila dia nak masuk dalam kota Mekah, ketika itu pakaiannya pakaian seumpama apa? Pakaian orang-orang yang miskin. Orang miskin. Yang bawa siapa dia? Yang bawa dia adalah pakcik dia. Pakciknya Abdul Muttalib. Nama dia apa? Muttalib. Jadi pakcik dia tengok dia, hang ni selekeh lah. Dah orang Kedah kata panggil selekeh. Makna pakaian. Sebab kita kena tahu, baginda Nabi lahir daripada bangsawan Quraisy, Sadatu Quraisy. Maksudnya apa?
iaitu pembesar-pembesar Quraisy. Jadi daripada pakaian mereka. Sebab itu pakaian orang-orang yang merdeka tidak sama dengan pakaian hamba. Kalau hamba pakai pakaian orang yang merdeka, maka akan dipukul. Tak boleh. Dia ada pakaian bangsawan, dia ada pakaian orang biasa, dia ada pakaian apa? Orang-orang yang dikatakan sebagai hamba. Jadi tengok hang ni selekeh lah. Nak tukar baju, tak ada baju. Ginilah masuk. Maka bila masuk, orang pun tengok. Orang menyangka, orang Mekah bila tengok, ni Muttalib. Dia tak sangka itulah anak Hashim. Anak Hashim ni apa? Abdul Muttalib bin Hashim. Dia tak sangka itu ialah apa? Anak saudaranya. Mereka menyangka ia ialah hamba. Maka orang pun nama Abdul Muttalib. Tak. Maka orang Arab bawa tetap menamakan daripada peristiwa tersebut Abdul Muttalib. Hamba bagi Muttalib. Sedangkan namanya sebenarnya ialah Syaibah. Dan Abdul Muttalib, datuknya baginda Nabi SAW, membesar sebagai pembesarnya Quraisy. Bermaksud semua orang akan rujuk dia. Kerana apa dia masalah, semua orang akan rujuk dia. Ni dalam Allah SWT dalam Barzanji dah. Dalam Barzanji pun ada sebut. Tapi saya tak pandai lah nak baca. Baca kod lagu dah lah. Baca street boleh lah. Ada kat sini. Allah SWT. Ni sini. Ibnu Hashim, bukan, atas lagi. Dia kata wa ba'du fa aqulu huwa sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib wasmuhu Syaibah Syaibatul Hamdi humidat khisaluhu saniyah. Baca lagi tak Barzanji lah ni? Tak baca dah? Pasal apa tak baca? Kerana tak ada ahli. Nak baca saja boleh. Tak? Tapi orang yang nak baca lenggok dia. Saya pun tak pandai baca lenggok dia. Sebab bila saya main sini dulu di Kedah, masa saya duduk majlis di Kedah, benda-benda ni jarang. Bukan jarang macam mana, sebab saya duduk di pondok Kedah, banyak membawa qasidah ataupun maulid daripada Yaman. Jadi bila main sini baru tengok, okey, yang ni maksudnya masih lagi banyak dikekalkan cara orang dulu, iaitu cara orang dulu baca maulid, baca Barzanji. Baca Barzanji dulu ni tuan-tuan ni, nampak ni urat tekak ni. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah. Saya dengar tu, huish, sedap dia kata. Tapi nampak muka takut lah tengok. Faham tak? Nampak? Satu baca Barzanji. Ada lagi tak? Ada tak? Mau ni tak? Tapi jarang lah tuan-tuan. Pasal apa? Pasal kena kederat, kena lebih. Naga kena banyak. Hak sekarang ni tak ada masalah. Ya hana, relax dah sikit. Faham tak? Hak dulu ni dia tarik. Jadi dia kata apa? Humidat khisaluhu saniyah. Namanya itu dia Syaibatul Hamdi. Apabila dia membesar dan dia jadi ketua Quraisy, maka ketika itu dia ada seorang anak, Abdul Muttalib. Siapakah anak tersebut? Dia ada seorang je anak ketika itu. Namanya ialah Al-Harith. Mana Abdullah? Tak ada lagi Abdullah. Orang Arab ni, untuk pengetahuan tuan-tuan, dia membilang satu perkara sebagai satu kemuliaan apabila ada pewaris, iaitu anak lelaki, dan mesti ramai. Kalau contoh, saya jadi ketua kampung, jadi tok pengulu, dan saya hanya ada seorang anak lelaki, maka orang-orang sekampung, orang Arab keliling akan mengumpat dan mengata, apa dia? Tidak ada apa? Tidak ada pewaris. Orang Arab bila dapat anak perempuan balik awal. Orang Arab bila dapat anak perempuan, Allah rakamkan dalam Al-Quran, yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Ni macam bahawa bila dengar je kata apa dia? Kata dapat anak perempuan, dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim. Muka ni jadi gelap. Tuan-tuan, kita dapat anak seronok, laki ke perempuan ke, alhamdulillah. Orang Arab tak. Jadi muka tu hitam, seolah-olah apa? Macam nak ambil muka letak di tanah. Malu lah orang tu. Orang tanya dapat anak apa? Ada lah. Dia tak boleh terima sebab dia ada anak lelaki. Sampai disebut dalam kisah dalam Sunan Ad-Darimi radhiyallahu anhu, hadis yang pertama, bagaimana seorang lelaki bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah,
aku ada satu kisah yang aku nak cerita pada Rasulullah. Rasulullah kata, silakan. Kalau kamu ada cerita, silakan. Nak cerita, nak luahkan perasaan. Katanya sahabat ini, katanya, innali bint ya Rasulullah. Aku ada seorang anak perempuan. Dapat anak perempuan. Falamma aradat tantiqu, apabila anak perempuan ni mula nak boleh bercakap, ini 3 ataupun 4 tahun, boleh bercakap, apa yang dia sebut? Budak, apa yang dia sebut? Ya abata, ya abata. Hei ayahku, hei ayahku. InsyaAllah. Dapat tuan-tuan tu? Tuan-tuan bayangkan, anak perempuan jaga daripada kecil sampai dia boleh berkata-kata pada sekitar umur 3 ataupun 2 tahun. Boleh bercakap. Dia apa yang dia sebut? Perkataan yang pertama, ya abata, wahai ayahku. Falamma tantiqu, katanya sahabat ini kepada Rasulullah. Rasulullah duduk, dia pun duduk. Dan di belakang mereka dua ni ada sahabat yang mendengar luahan seorang lelaki ni. Falamma tantiqu ya Rasulullah. Tak kala budak ni boleh bercakap, yang ni anak aku. Zahabtu biha ila makanin la yura fihi ahad. Aku bawa anak perempuan aku ni dalam umur 2 tahun, 3 tahun, bawa ke satu tempat yang tak ada orang lihat. Tak ada orang tengok. Tempat tu tak ada siapa yang nampak. Yang ni apa dia? Padang pasir. Fa fiha bi'run. Kemudian ada telaga. Telaga dah. Fa akhadtuha fa awqa'tuha fil bi'ri. Aku ambil anak perempuan, aku angkat, aku lemparkan dalam telaga. Bas. Ambil anak telaga anak perempuan ni, buh dalam telaga. Katanya lelaki ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa kanat akhiru ahdi biha an taqula ya abata, ya abata. Ya Rasulullah, bila aku paling je, di antara kalimah yang terakhir yang diucapkan oleh anak perempuan aku, dia sebut ya abata, ya abata. Wahai ayahandaku, wahai ayahandaku. Bermaksud anak perempuan itu memohon pertolongan daripada ayah dia, kerana dia kata seolah-olah budak tu pun faham, apabila berlaku kepada aku, muka yang pertama aku akan cari ialah muka ayahku. Tuan-tuan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dengar je kisah ni, tuan, fadama'at ainu Rasulillah. Menangisnya baginda Nabi SAW. Tak boleh. Maksudnya apa? Rasulullah melihat betapa jahilnya manusia dahulu dan betapa besarnya kurnia Nabi diutuskan kepada umat ni. Tuan-tuan, sahabat bila tengok Rasulullah tadi happy, tiba-tiba sedih. Sedih tuan-tuan. Katanya sahabat itu, kuf ahzanta Rasulullah. Hei lelaki, mu mari sini bagi Rasulullah sedih. Asal tadi happy, tiba-tiba kamu mari pak, bertukar mood. Nampak sedih baginda Nabi. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut pada sahabat, kufu anhu fa innahu yas'alu amma ahammahu. Biarkan dia bertanya sedang perkara yang apa? Yang dia lebih sedih daripada aku, dan dia bertanya kepada dia tentang perkara yang menyebabkan apa? Dia tidak boleh, seolahnya tak boleh tidur, tak boleh makan. Ingat kepada kisah-kisah yang pernah berlaku pada dirinya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qad wada'a 'anil jahiliyyati ma'amilu fasta'nif 'amalak. Allah Taala ampun dosa-dosa yang terdahulu, mulakanlah pekerjaan yang baru. Syahid yang saya nak sentuh di sini, bagaimana boleh sampai satu tahap begitu orang Arab mereka membunuh anak perempuan mereka. Dan orang Arab juga yang kedua, tuan, mereka juga membilang hina jikalau anak lelaki sedikit. Dia tak boleh anak lelaki saja. Kalau seorang tak jadi. Seorang anak lelaki tak boleh mati masa budak. Dan tidak boleh bawa sedikit. Sebab itu kalau kita baca dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Apa maksud huwal abtar, tuan? Sesungguhnya yang mengutuk kamu itulah yang terputus zuriatnya. Kenapa, tuan-tuan? Kenapa Allah Ta'ala cela orang inna syani'aka, orang yang mengutuk kamu? Kerana bahawasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan seorang lelaki namanya Al-As bin Wa'il. Lalu Al-As bin Wa'il berbicara dengan Rasulullah, tak Islam. Ketika tu kafir. Kemudian orang pun tanya dia, ma'aman tatahaddas? Kamu ni sembang dengan siapa? Katanya Al-As bin Wa'il, ma'al abtar. Aku tadi duk menyembang dengan orang al-abtar, orang yang tak ada zuriat. Kerana tak ada zuriat, macam mana Rasulullah SAW ada Fatimah, ada Ummul Kalthum, ada Ruqayyah, ada bahkan ada cucu. Di manakah perkataan dia kata ma'al abtar, bersama dengan orang yang terputus zuriat, yakni yaqsidu bihi abna'ahu sallallahu alaihi wasallam, dia maksudkan anak lelaki Nabi. Kerana anak lelaki Nabi meninggal ketika masih kanak-kanak, maka tidak ada apa?
pewaris daripada lelaki di atas sangkaan apa? Sangkaan orang-orang kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab balik, yang dia kata tu, dialah yang akan terputus zuriatnya di dunia dan juga di akhirat. Maka apa kita faham dari situ? Orang Arab mereka nak anak lelaki ni kena ramai, khususnya apabila penghulu-penghulu mereka. Maka Abdul Muttalib telah diumpat dan dikutuk oleh apa? Pembesar-pembesar kata. Kerana apa? Ada seorang anak tuan, anak lelaki, namanya Al-Harith. Maka sentiasalah mereka mengumpat, mengutuk. Ikut je cakap, tapi biasalah tuan. Tok penghulu di kampung kita angguk ya. Tapi belakang kata ni tak kena. Kita kan semua benda tak kena. Tapi kalau orang suruh kita tok penghulu, takut pula. Jadi bila kata Abdul Muttalib sampai berita pada dia bahawa orang kutuk zuriat, tak ada zuriat hang ni, ada seorang je lelaki. Maka ketika itu Abdul Muttalib pergi di hadapan Kaabah. Lalu dia bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah Ta'ala, jikalau Allah bagi aku 10 orang anak, sudah. Dia minta 10 terus. Dan dia buat, dia kata kalau Allah Ta'ala bagi aku 10 orang anak, nescaya satu aku sembelih. Dia tak ada tuan. Nak anak sampai tahap tu. Ya Allah, jikalau engkau bagi aku 10 orang anak, satu aku sembelih. Sembelih sebagai apa? Satu pengorbanan yang aku nak bagi tahu padamu, ya Allah. Sesungguhnya aku minta padamu 10 orang anak, bukan lawak-lawak. Minta sungguh. Kalau dapat 10, satu aku sembelih. Itu ada perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mustajab permintaan Abdul Muttalib. Tuan, cukup sampai 10 orang anak. Siapa yang terakhir tuan? Abdullah. Siapa Abdullah? Ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai ke 10 orang cakap, Abdul Muttalib, jangan lupa nazar dulu depan Kaabah. 10 orang anak dah. Ni jangan lupa. Lupa apa? Ada sahabat, kamu janji kalau dapat 10 orang anak, satu kamu sembelih. Itu anak perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Abdul Muttalib pun terpaksa kerana dia telah bersumpah. Apa yang dia buat? Dia panggil 10 orang anak. Tak termasuk yang pertama. Anak yang pertama tak masuk dalam sumpah. Nama yang pertama apa dia? Al-Harith. 10 orang anak. Lalu Abdul Muttalib buat undian. Undian tu cara dia macam mana? Dia buatlah satu mangkuk, dia letak nama-nama, kemudian dia ambil, dia kocok, dia ambil, hak nama tu akan disembelih. Bila dia pun ambil satu bekas, dipanggil Arab panggil qidah ataupun qidah, dia pun kocok, ada nama, dia pun ambil namanya Abdullah. Yang ni ayahnya Nabi SAW. Ketika itu Abdul Muttalib membilang perkara itu berat. Kerana apa? Kerana tidak ada daripada semua orang anak tu yang paling Abdul Muttalib sayang ialah apa? Abdullah. Yang paling sayang Ali Abdullah. Kerana apa? Kerana Abdullah itu membawa zuriatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bawanya Nabi. Adakah Abdul Muttalib mengetahui? Tak. Dia terpancar di dahinya Abdul Muttalib. Terpancar di dahinya apa? Abdullah. Nampak seolahnya nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpancar, nampak, menyebabkan dialah orang yang paling cantik dan paling segak, dan dialah orang yang paling baik akhlaknya. Abdul Muttalib kita, anak kesayangan kita. Sekali lagi kocok lagi, tak berhenti, kocok Abdullah. Tak boleh, kocok lagi 3 kali tuan, Abdullah. Maka ketika itu dengan berat hati dia ambil Abdullah, dia ambil sampai di hadapan Kaabah. Duduk depan Kaabah, dia ambil nak sembelih. Yang Arab Quraisy ketika itu, Arab Quraisy, jangan, stop. Tadi kata, jangan lupa tu janji. Bila Abdul Muttalib nak laksanakan sembelih, tiba-tiba mereka kata stop, jangan buat. Katanya orang-orang Arab, wahai Abdul Muttalib, innaka sadatun min sadati Quraisy, engkau ialah kepala daripada kepala Quraisy, jangan buat. Kerana kalau kamu buat, fatasira sunnatan muttaba'ah, niscaya boleh jadi bahawa satu adat yang akan diikut oleh anak cucu kita. Kalau anak cucu tak boleh anak, ya Allah, 10 orang anak, satu sembelih. Niscaya orang Arab ni dia akan jadi satu tabiat. Bila dibuat oleh datuk, akan dibuat oleh apa? Anak cucu. Sebab tu dalam Quran berapa banyak kita baca, abauna
al-awwalun. In hiya illa apa nama dalam Quran sebut abaun al-awwalun. Bila mana Nabi SAW, kamu duk sembah apa berhala, tak bagi manfaat. Depa jawab apa? Yang berhala ni siapa yang buat? Tok nenek kami. Jadi kata ayah Abdul Muttalib, kalau hang sembelih anak, nanti apa? Orang akan buat satu adat. Nanti cucu kita, cicit kita semua pakai ikut. Pasal apa? Tak dapat. Hang ni pasal apa lambat dapat anak? Ginilah ikut cara Abdul Muttalib. 10 orang anak, satu sembelih. Maka menjadi apa? Pembunuhan anak ialah satu sunat pula dibuat oleh apa? Orang Arab Quraisy. Kata Abdul Muttalib kata, aku nak buat macam mana? Aku dah sumpah depan Kaabah. Orang Arab bagi cadangan. Gini ya, kita pergi jumpa Tok Bomo. Jumpa siapa tuan? Tok Bomo. Tok Bomo ni bukan makna hak duk mengurut orang tu. Dia makna tukang tilik. Kenapa tukang tilik zaman dahulu? Untuk tuan-tuan, sejak daripada kelahiran Nabi SAW, maka tertutupnya pintu langit. Sebelum daripada pintu langit itu ditutup, sebelum kelahiran Nabi SAW, maka setan ni, jin ni, dia boleh naik atas turun bawah, naik atas turun bawah, naik atas turun bawah. Dia naik tu untuk apa? Untuk dia mendengar berita-berita yang disampaikan oleh malaikat. Dia curi telinga. Dalam Quran sebut, saya tak ingat yang Quran tapi dalam Quran sebut fa idza hiya shihabun saqib. Apa nama, dia naik ke atas. Dia naik ke atas, dia akan dengar. Oh, malaikat nak buat gini. Kalau malaikat cakap 10 patah perkataan, dia dengar 5 lah. 5, 6. Dia pun bawa turun. Dia jumpa dengan tukang tilik. Dia cerita 3%. Daripada 5 patah perkataan, 3 patah perkataan betul. Hak dia lagi, hak lain lagi dia tambah ha. Gini. Itulah jin kan. Dia bukan cerita. Ni kita kadang-kadang ada, minta maaf sebut tuan-tuan. Kita kadang-kadang kita tengok di YouTube ke di TikTok apa, orang jadi perawat Islam. Jadi perawat Islam. Bila jadi perawat Islam, duk tanya apa sakit. Sakit tu masuk jin. Dia tanya, sampai tanya MH370 kat mana? Kalau saya boleh sebut kataan tu memang BODOH kata. Faham tak? Wah berat ni mau ni hang tak? Tanya MH370 tang mana lah. Kalau hak tu tak apalah, soalan-soalan yang ni soalan tanya. Siapa yang hantar kamu? Kenapa dia hantar kamu? Tanya. Kadang-kadang tuan-tuan, setan ni dia bohong. Dia bohong apa? Dia kata simpulan buat dia. Yang hantar dia, sedangkan simpulan tak hantar dia tuan-tuan. Tuan-tuan nak harap dia boleh cakap benar ke dia tu? Agak-agak tak? Jadi kalau nak ceritanya dulu dia buat turun kepada tukang tilik, dia cerita 3%, 3 patah perkataan yang benar, 2 lagi dia tambah. Mai tukang tilik, orang mai jumpa dia. Macam mana ni Tok Bomo nak buat gono ni? Maka dia cerita 1 patah perkataan dia benar, 2 lagi dia tambah. Lepas tu hak orang pegang tu 1 patah daripada 10 patah, 1 je yang betul. Ni sungguh kan? Ni cerita apa dia? Sebelum dia pelarian orang duk naik atas, jin duk naik atas. Jadi kata ginilah, kita jumpa tukang tilik. Maka Abdul Muttalib pun setuju. Tak apa, kita pergi jumpa tukang tilik. Maka ramai-ramai orang Arab ketika tu pergi jumpa tukang tilik, katanya daripada perempuan Nasrani. Katanya Abdul Muttalib kata kisahnya begini. Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu nampak? Oh, kata perempuan mudah sahaja. Siapa tadi? Nama apa? Yang kena tadi? Namanya Abdullah. Abdullah yang kena. Baik. Cara nak buat dia, ambil satu qidah. Satu mangkuk. Letak nama Abdullah, letak 10 ekor unta. Nama, tulis di kertas 10 ekor unta. Maka kocok. Lepas tu cabut undi. Kalau kata cabut undi, keluarnya nama apa? Nama Abdullah, maka bermaksud yang kena sembelih Abdullah. Kalau tak mau sembelih, kocok kali lagi, sembelih 10 ekor unta. Nah, tak? Kata boleh lah. Jadi buat sampai bila? Sampai kocok, keluarkan nama, tiba-tiba keluar nama 10 ekor unta. Kalau begitu sudah selesai. Oh, pandai kau tukang tilik ni. Abdul Muttalib tak apa, dia pun kocok. Kita ni kisah disebut dalam kitab-kitab para ulama. Yang tadi disebut dalam kitab Badrut Tamam menuju Mustawaqid bagi Syekh Wan Ahmad Al-Fatani radhiyallahu anhu pengarang Faridah. Dia pun kocok. Nama pertama tuan keluar apa? Abdullah. 10 ekor unta. Ulang kali kedua, kocok lagi. Abdullah. Kocok sampai bila kali ke-10. Tu dia. Kocok kali ke-10. Perak. Siapa dia tuan-tuan? Abdullah. Kali ke-11.
baru kocak-kocak namanya 10 ekor unta. Maka nak menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah 100 ekor unta. Boleh tak tuan-tuan? Kita maulid seekor kambing ni. Hak ni 100 ekor unta. Ketika itu beliau katanya perempuan, wa bihadza qad radiya anka rabbuk. Dengan ini telah redalah daripada kamu oleh Tuhan kamu. Hang tahu mana? Cerita langit. Yang saya sebut tadi beliau daripada cerita lagi. Maka dengan itu Abdul Muttalib telah membuat satu perkara, iaitu apa? Tidak ada istilah pembunuhan anak-anak. Tak ada. Kalau dia buat akan apa? Sebab orang Arab kata ad-dima idza salat la tatawaqqaf. Ini kaedah orang Arab. Apabila darah tumpah maka tidak boleh berhenti. Ini kaedah orang Arab. Darah bila tumpah dia tak boleh berhenti. Itu pepatah mereka. Maka dengan itu apabila dia sembelih ekor unta, maka tidak ada lagi apa? Sunnah untuk membunuh anak. Jadi maka disembelih 100 ekor unta. Dan Nabi SAW mengetahui kisah ini dan Nabi sebut, ana ibnu Zabihain. Masya Allah. Nabi sebut, tengok tuan-tuan, Nabi tahu sejarah dan Nabi cerita sejarah. Ana ibnu Zabihain. Akulah anak dua orang yang hampir disembelih. Satunya siapa? Nabiullah Ismail. Nabi Ismail apa dia? Hampir disembelih oleh Nabiullah Ibrahim. Dan yang kedua siapa dia? Yang kedua ialah Abdullah, hampir disembelih Abdul Muttalib. Maka dengan itu lahirlah Abdullah seumpama manusia yang lain. Kalau tidak, disembelihlah pada permulaan hidup. Abdullah tuan-tuan, ayahnya Nabi SAW orangnya putih, nampak seri. Sebab apa? Sebab dia membawa nuru baginda Nabi SAW yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa taqallubaka fis sajidin, dan juga berbolak-balik kamu ya Muhammad dalam keadaan orang apa? Dalam tulang-tulang sulbi orang-orang yang sujud. Abdullah tuan-tuan, apabila dia membesar dan pada ketika umur dia masuk pada 10, maka ketika itu dia adalah tukang berniaga. Dia adalah orang perniaga. Kerana keturunan Nabi SAW adalah orang-orang bangsawan Quraisy dan mereka daripada peniaga. Amalan Nabi ni, kerja Nabi dua. Yang pertama apa tuan-tuan? Berniaga. Yang kedua apa? Mengembala kambing. Dan sampai Nabi SAW bersabda, ma ursila nabiyyun illa wa qad ra'al ghanam. Tidaklah diutuskan seorang Nabi melainkan pernah mengembala kambing. Nabi Musa pernah mengembala kambing. Pasal apa tuan-tuan? Kalau takut semangat ni ada yang duk gembala kambing, semangat. Pasal apa? Kerana mengembala kambing mengajar kepada erti kesabaran. Tanyalah orang gembala kambing. Tak? Mula-mula mungkinlah seronok, lama-lama tengok kena. Jaga kambing, pera kambing, mengajar erti kesabaran. Seolahnya Allah Ta'ala nak bagi tahu, sebelum kamu naik lagi dia untuk apa? Pera manusia, jaga manusia, kamu jaga binatang. Allah Ta'ala ajar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah ni dia seumpama datuk nenek moyang dia iaitu menjadi ahli perniagaan. Ketika satu hari dia berniaga ke bumi Syam. Lalu dalam tengah perjalanan dia dikepung, dia ditemui oleh puak-puak Yahudi. Orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi apabila nampak je muka Abdullah, terus mereka boleh detect. Detect apa tuan? Inilah ayah kepada Nabi akhir zaman. Macam mana dia boleh tahu? Adakah pakai tukang tirik lagi? Kerana seumpama yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, alladzina ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah Ta'ala sebut tentang ahlul kitab, sesungguhnya mereka ini, yang ni apa? Ahlul kitab Yahudi mengenali Nabi akhir zaman seumpama mengenali anak-anak mereka. Contoh kalau ada anak 10 tahun tak jumpa, agak-agak tertukar tak dengan orang lain? Tuan-tuan 10 tahun tak jumpa dengan anak, tuan-tuan balik, tuan-tuan tengok muka anak, agak-agak boleh tertukar tak dengan anak orang lain? Mustahil pada adat. Kerana apa? Kerana kita mengenali anak kita, mengenali yang tidak ada sebarang syak. Melainkan nyanyuk lah. Kalau nyanyuk ni tuan-tuan, tak ada ubat dah. Tak tengok anak ni, anak orang lain ni. Tak. Dia nyanyuk tadi tak ada ubat. No. Kalau hukum adat, maka bila kita tengok anak kita, kita takkan tertukar dengan orang lain.
Maka Allah Ta'ala nak sebut, apabila ahli kitab tengok je Nabi, tengok je apa leluhur Nabi, datuk Nabi, ayah Nabi, nescaya mereka tidak akan tertukar dengan orang lain. Kerana apa? Li syiddati ma'rifatihim bi kutubihim. Kerana bersangatan mereka kenal dengan kitab mereka. Baca kitab. Dalam kitab sebut apa dia? Segala sifat-sifat Nabi akhir zaman. Sebab itulah apa dia? Nabi Isa disebut sebagai apa? Bushra Muhammad. Sebagai apa? Pembawa khabar gembira bahawa Nabi akan diutuskan. Masya Allah. Tengok tuan-tuan, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia jumpa Nabi, dia baca kitab lama. Apa yang dia buat? Dia letak kurma depan Nabi. Ma hadha ya Salman? Ni kurma apa dia wahai Salman? Kata hadhihi sadaqatun. Ini sedekah. Pasal apa dia sebut sedekah? Kerana dia baca dalam kitab lama, Nabi akhir zaman, apa yang dia makan, apa yang dia tak makan. Nabi tidak makan sedekah, Nabi makan hadiah. Maka dia letak, nak tengok confirm tak Nabi ni betul ke tak? Letak kurma, ni apa? Kurma sedekah. Irfa'ha. Makan, aku tak makan. Esok ramai pula, hadhihi hadiah, kurma hadiah. Kulu ubsutu, buka ruang, aku nak makan. Tengok tuan-tuan, dalam kitab lama sebut yang tu, yang saya duk main minggu hampir tiap minggu kita duk baca Syama'il, supaya janganlah sampai kepada apa, kita diatasi oleh apa, ahlul kitab. Ahlul kitab apa? Mereka mengenali Nabi, Allah yang sifatkan mereka kenal seumpama kenal anak sendiri. Tuan-tuan, ada perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala, bila mana tengok ni Abdullah, ush, Abdullah ni, apa yang dia buat tuan? Maka mereka kepung nak bunuh. Pasal apa? Kerana mereka kenal, bukan macam kita kenal nak bersama Nabi. Mereka kenal, walaupun kenal macam kenal nak, mereka nak bunuh. Oh tuan-tuan, pasal apa nak bunuh? Tak payah tanyalah tuan-tuan. Nabi daripada kaum dia sendiri, Banu Israel pun mereka bunuh. Ni kan pula daripada ummatun Arabiyah, daripada umat bangsa Arab, mereka bangsa Bani Israel, nak bunuh. Maka ketika berhimpun, tiba-tiba ada seorang lelaki ini daripada orang Arab yang tiba-tiba melihat ada seorang lelaki Arab dikepung oleh Yahudi. Maka ketika itu taharrakat hamiyatuh, jadi buat ta'asub. Tapi tak syarat ta'asub sebenarnya. Bila tengok orang nak dibunuh, pakat pergi tolonglah. Maka seorang lelaki ni bila tengok pakat kepung nak bunuhnya siapa? Orang Arab, dan dia orang Arab. Macam tuan-tuan lah, kita sebut set Kelantan kita jangan pecah. Kata behar lagi, set kita jangan pecah. Seumpama gitu, dia tengok, oi, Arab ni, Yahudi dia kepung, aku pun Arab. Maka ketika itu dia pergi tolong sampai tahap dua-dua pahlawan. Abdullah pahlawan dan Wahab juga apa? Lelaki ni dia juga pahlawan. Maka dihalau oleh apa? Orang-orang Yahudi tersebut. Dan lelaki itu seperti yang saya sebut, namanya Wahab. Siapa Wahab tu kan? Bukan Wahabi lain. Nama dia Wahbun. Tapi dia Wahab. Wahab kata, Abdullah, tak payah pergilah ke negeri Syam. Pasal kalau hang sampai Syam, takut mereka tunggu dah di sana. Gini dah, kita ambil barang dagangan, kita balik. Balik ke mana tuan-tuan? Balik ke Mekah. Bawa balik Abdullah balik. Lalu Wahab kata, aku ada anak perempuan, hang nikahlah dengan anak perempuan aku. Siapa dia anak perempuan tu? Namanya Aminah. Aminatu bintu Wahbin. Maka itulah bagaimana dipertemukan di antara Abdullah dan juga Wahab. Abdullah dan juga Abu Wahab, dan Abdullah dipertemukan juga dengan Sayyidatuna Aminah ridwanullah ta'ala alaiha. Bagaimana dipertemukan di antara apa? Abdullah dan juga Wahab. Tentu ada perempuan yang dirahmati Allah, disebut dalam kitab-kitab lama, selepas ada seorang perempuan yang mana pernah melihat Abdullah ketika dia musafir. Dan orang perempuan ni ingin menjadi ibu kepada Nabi akhir zaman. Nak sangat-sangat jadi ibu Nabi akhir zaman. Maka apa yang dia buat? Dia baca kitab-kitab lama dan mengkaji siapakah yang akan membawa, yakni baginda Nabi SAW. Dia baca, kemudian dia berjalan. Dan ketika itu bertemu dengan Abdullah dan dia kenal, memang betul dah Abdullah. Lalu bila jumpa je dengan Abdullah, dia kata, aku nak berkahwin dengan kamu. Saya bawa tuan. Kerana apa? Kerana dia baca dalam kitab, inilah Nabi akhir zaman. Anak dalam tu. Kerana apa? Kerana nampak di jibah, nampak idahi penuh cahaya. Dan itu di antara alamat paling besar, itulah yang bawa Nabi. Kata, aku nak kahwin dengan kamu. Katanya Abdullah, balik tu. Nanti aku balik,
maka aku akan bertanya kepada keluarga aku lebih dahulu. Tengok, nama perempuan ni namanya Fatimah, Fatimatul Khatamiyah. Kata baiklah, tak apalah. Bila balik tuan-tuan, yang tadi yang berlaku kisah dipertemukan dengan orang lain, namanya Aminah, maka berkahwin. Bila jumpa balik, dua orang tu berjumpa balik, Abdullah berjumpa semula dengan Fatimah, perempuan tu. Fatimah kata, sekarang aku dah tak mau dah kat hang. Maksudnya apa? Sesungguhnya telah tiada alamat-alamat kenabian pada diri kamu. Ada. Maksudnya apa tuan-tuan? Iaitu telah dipindahkan benih daripada Abdullah kepada Aminah, yang disebut dalam kitab-kitab Maulid minal aslabit tahirah, daripada tulang-tulang sulbi yang bersih, ilal arhamiz zakiyyatil fakhirah, kepada dalam rahim-rahim yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka malam pindah benih ni lah tuan-tuan, berlaku pada malam Lailatul Jumaah, malam Jumaat pada bulan Rejab. Bulan Rejab pindah benih antara dua orang, yakni suami dan isteri. Maka ketika itu tuan-tuan, berlaku keajaiban yang dibaca di dalam kitab-kitab Al-Barzanji. Saya pun tak faham kenapa hari ni ada kes kan. Biasalah bila main bulan Maulid, pakat duk katalah Barzanji tak betul lah, apalah macam-macam. Tapi dalam Barzanji ni dah disebut bagaimanakah, apakah kisah-kisah yang berlaku ketika bermula daripada malam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada stesen yang terakhir, sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dalam dunia. Dan ceritanya masih panjang, bersambung kepada siri yang ketiga insya-Allah subhanahu wa taala. Insya-Allah siri ketiga ni lah saya ingat apa habis ni. Tak tengok tak habis juga. Insya-Allah sekali akan datang saya akan cerita sekali lagi bagaimanakah apa yang berlaku pada malam keajaiban pindah benih, dan seterusnya yang berlaku juga pada malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan siapakah yang menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana kisah Abdul Muttalib membawa baginda Nabi melakukan tawaf di hadapan Kaabah dan masuk dalam Kaabah. Seolahnya Nabi yang pertama-tama sekali ialah menziarahi Baitullahi Al-Haram. Kita akhir hayat. Kita tak apalah, semua kita masalah kewangan. Kalau duduk depan mata kita pi dah selepas. Moga-moga apa yang kita dengar ni boleh bermanfaat dan menambahkan lagi rasa cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa yang kita baca ni tuan-tuan, sejarah dan sirah ini, supaya apa tuan-tuan, kita kenal Nabi kita, maka Nabi kita akan mengenali kita, khususnya supaya kita dapat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa taala. Ada soalan tuan? Ada? Apa cikgu? Tak boleh. Kena tulis kot. Tak apa nak faham. Tak apa insya-Allah. InsyaAllah akan datang insya-Allah. Kalau apa yang tak boleh tanya soalan, tulis pun tak apa. InsyaAllah tak ada masalah. Tulis di WhatsApp pun tak apa. Dia syariat Nabi, syariat apa ni ayat Nabi ni, dia syariat apa? Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, syariat ayah Nabi, begitu juga datuk Nabi. Apakah syariat mereka? Mengikut pandangan yang dipegang oleh kebanyakan ulama, iaitu ala millati Ibrahim, iaitu di atas syariat Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di sini ada berlaku satu kisah, saya cerita secara ringkas. Iaitu ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang lelaki. Seorang lelaki ni dia kata, "Ya Rasulullah, aina abi?" Wahai Rasulullah, dalam hadis ni dalam Sahih Muslim. "Ya Rasulullah, di manakah ayahku?" Ni lelaki tanya, "Di manakah ayahku ya Rasulullah?" Dan ayahnya adalah orang kafir. Maka katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Finnar." Dalam api neraka. Takkan nak kata orang kafir dalam syurga pula. Finnar, dalam api neraka. Marah lelaki sebut. Dan akhirnya dia bangun dan ditinggal Rasulullah. Dan Rasulullah menyebut kepada dia, "Wahai lelaki, inna abi wa abaka finnar." Sesungguhnya ayah aku dan ayah kamu, kedua-dua dalam api neraka. Inna abi wa abaka finnar. Dan hadis ini hadis apa?
hadithun sahihun rawahu Muslimun fi sahih. Hadis sahih dalam riwayat Imam Muslim. Maka di sini berlaku perbahasan di kalangan ulama. Apakah maksud inna abi wa abaka finnar? Ayahku dan ayahmu di dalam api neraka. Maka ada sebahagian ulama yang memilih bahawasanya murad ayah Nabi yakni abuhun haqiqi. Ayahnya yang hakiki, yakni Abdullah. Di antaranya Al-Imam Syekh Mulla Al-Qari rahmatullahi alaih berpegang bahawasanya apa? Ayahnya ayah Nabi, bas. Khalas, yakni apa? Dia sebut ayah Nabi, yakni apa? Abdullah la pinaka. Wa hadha fi ghayatil iskal. Dan ini sangat muskil. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah." Syekh Amin Asy-Syanqiti bila orang tanya kepadanya Sahibul Adwa'il Bayan, bila orang tanya pada masalah ni, inna abi wa abaka finnar, ayah Nabi dalam api neraka. Dia kata macam mana pula dengan firman Allah Taala, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah." Allah Taala sebut dalam Quran, dan kami tidak akan azab satu puak sehingga kami mengutus rasul. Kami tidak akan mengazab satu puak sehingga apa? Kami mengutuskan akan rasul. Maka di antara baginda Nabi SAW dan Nabi Isa 500 tahun tidak ada sebarang Nabi. Nabi tak ada. Dipanggil apa? Fatrah. Yakni terputus dia apa? Daripada Nabi. Maka umat berada dalam kejahilan. Maka andai kata seseorang itu kafir ketika itu, tidak beriman kepada Allah Ta'ala, adakah dia akan diazab? Dalam masa 500 tahun tak ada Nabi, tak ada syariat, adakah dia akan diazab? Dia tak beriman kepada Allah Ta'ala? Ya khair, dia tak tahu. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Dan kami tidak akan azab sehingga kami bangkitkan rasul. Abdullah, bila dia meninggal? Bilakah baginda Abdullah meninggal? Sebelum Nabi lahirkan. Bahkan dalam bawah kandungan, Nabi berada dalam kandungan itu selama 2 bulan. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasul. Sebab itu kibarul ulama, kebanyakan ulama memilih bahawasanya daripada ayah Nabi sampailah kepada ke atas, tidak ada daripada kalangan mereka orang yang musyrik. Tak ada orang yang musyrik kepada Ta'ala. Semuanya nasab terjaga, semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya Al-Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti dalam kitab Ad-Durajul Munifah fil Aba'i Syarifah, dan mengatakan bahawasanya inna abi wa abaka finnar, ayahku dan ayahmu dalam api neraka. Muradnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah beliau bapa saudara. Inna abi, sungguhnya ayahku. Dah kata ayah, kenapa ayah saudara? Kerana orang Arab mengatakan kepada am, iaitu bapa saudara, ab. Sebab itu orang Arab dulu, mereka kadang-kadang menjaga anak saudara seumpama menjaga anak sendiri. Dan anak saudara melihat kepada bapa saudara, naam, seumpama apa? Bapa sendiri. Maka dikatakan apa dia? Dikatakan inna abi, sungguhnya ayah aku, yakni apa? Ammi. Siapa dia? Abu Lahab. Wa abaka, dan ayah kamu finnar, dalam api neraka. Baik, ini dipanggil apa dia? Allah SWT. Saya tak ingat dalam istilah balaghah tu. Dia ada istilah tu. Kerana kalau kita tengok dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala juga menyebut tentang bapa saudara dengan gelaran apa? Ab. Apa yang Nabi Yaqub sebut pada akhir hayat? Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut iz qala li banihi ma ta'budun min ba'di. Nabi Yaqub bila terbaring atas katil, Nabi Yaqub tanya pada anak dia, ma ta'buduna min ba'di, apakah yang kamu sembah selepas daripada kewafatan aku? Anak dia jawab apa? Qalu na'budu ilahaka, kami sembah Tuhan kamu. Wahai Yaqub, kami akan sembah Tuhan kamu. Wa ilaha abaika, dan Tuhan bapa-bapa kamu. Siapa dia? Ibrahim, Ismail wa Ishaq. Ilahan wahidan, Tuhan yang satu. Tuhan ayah kamu, siapa dia? Ibrahim, Ismail, Ishaq. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim ada 2 orang anak. Yang pertama siapa dia? Ismail. Yang kedua apa? Ishaq. Ismail lahirnya apa dia? Orang Arab. Dan daripada Ishaq lahirnya apa? Banu Israel. Nabi Yaqub dia Banu Israel kan Arab. Banu Israel, apa yang dia sebut? Anak dia sebut na'budu ilahaka, Tuhanmu, wa ilaha abaika, Tuhan bapa kamu. Siapa dia bapa kamu? Ibrahim. Ibrahim jelas, ini bapa ni moyang, jalurnya Ibrahim wa Ismail. Adakah Nabi Yaqub jalur dia berhubung dengan Nabi Ismail ataupun daripada tepi? Sebab Nabi Ibrahim bawahnya siapa dia? Ismail, Ishaq. Nabi Yaqub di mana? Di bawah Ishaq. Tapi apa yang disebut oleh anak dia?
Tuhan kamu dan Tuhan bapa kamu. Siapa dia? Ibrahim, Ismail, Ishaq. Menunjukkan apa dia? Dalam bahasa Arab disebut juga am, dikatakan juga sebagai ab, iaitu bapa saudara sebagai bapa. Sebagai apa? Disebut sebagai bapa. Maka muraknya Nabi SAW, inna abi, sungguhnya bapa aku, yakni ammi. Itu Abu Lahab. Sebab apa Nabi sebut itu? Supaya apa? Orang yang tadi itu redha hatinya. Kamu seorang je. Aku ada pak saudara yang aku anggap seumpama ayahku sendiri, juga di dalam api neraka. Wala kulli hal tuan-tuan, itu sebab ditanya tadi, sebab memang berlaku persisahan, dan itulah jawapan yang terbaik yang dipegang oleh para ulama kita min ahli sunnati wal jamaah. Ada soalan tuan? Panjang jawapan tu. Nak beritahunya bahawa saya nak sentuhnya bahawa seluruh leluhur datuk-datuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu ala da'wati Ibrahim. Sesungguhnya mereka di atas agama Nabi Allah Ibrahim, walam yakun fihim musyrik, dan tidak ada orang yang mensyirikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa taala. Naam. Keluar daripada tadi. Ya. Kalau kita semaya, kita pergi solat. Jangan kadang-kadang kita pergi solat di masjid yang penuh bro, semaya tak boleh. Dia tak tangguh semaya. Jadi kita semaya ni sujud atas tangguh. Maknanya sujud pak tinggi. So apa nak semaya gitu? Kita solat sujud atas tangga. Boleh ke tidak? Oh, ni mayat atas tangga. Ya, ni kalau mayat atas tangga dalam masjid contohnya ataupun luar masjid, tak apalah. Dalam syarat sujud, syarat sah sujud irtifa'u asafiri ala aali. Syaratnya dalam sah sujud mestilah iaitu terangkat di belakang atas yang di hadapan. Yakni syarat sah sujud, punggung mesti lebih tinggi daripada kepala. Punggung mesti lebih tinggi daripada kepala. Tuan-tuan sujud, cuba cek. Punggung tinggi lagi ke kepala tinggi lagi? Tamam? Maka yang kita semayang ni sah. Kerana apa? Punggung kita lebih tinggi daripada dahi kita. Tapi kalau kita semayang atas apa? Atas tangga. Jadi dah semayang atas tangga. Jikalau kita sujud atas tangga, menyebabkan punggung kita dan juga kepala kita sama. Boleh nampak tak gambaran dia tu? Nampak kan? Kaki kita kat sini, lepas tu kita sujud dekat sini. Kita pun sujud. Jadi menyebabkan punggung kita dan kepala kita sama. Kalau punggung dan kepala kita sama, maka hukumnya tidak sah. Kerana sujudnya tidak sah. Tamam? Tetapi kalau semayang atas tangga, tetapi masih lagi punggung masih lagi tinggi daripada kepala, maka hukumnya sah. Dan saya rasa semayang atas tangga kebanyakan hari ini tidak sampai tahap sama tinggi dengan punggung. InsyaAllah. Nah, ada hujah. Soalan lain dah? Tak ada. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.